Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida wa nusalli ala rasulihil karim al-mab'uts li rahmatan lil alamin salatan wa salaman daiman mutalazimain Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dikasihi Tuan Nazir atau Musi Jawatan Kuasa Pimpinan Surau, hadirin hadirat ikhwan wa akhwat rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah SWT dalam kesempatan pada malam ini kita meneruskan tanggungjawab untuk menunaikan hak Allah, iaitu kita menunaikan fardu maghrib berjemaah. Mudah-mudahan amalan kita ni akan terus dapat kita pertahankan menjadi insan yang istiqamah. Saya telah diundang pada malam ini untuk membicarakan satu tajuk yang telah diungkap, iaitu membangun jiwa dan minda merdeka. Barangkali sempena bulan Ogos ini sudah masuk bulan sambutan kemerdekaan, dan kita pun sudah berada pada 17, tak silap saya, 17 atau 18 Muharram 1445 Hijriah. Maka semangat Muharram Hijrah itu digabungkan dengan semangat kemerdekaan. Saya kira wajar kita huraikan ini supaya timbul kesedaran dan keinsafan kepada kita semua betapa penting kita ini hidup dalam keadaan sedar akan perjalanan sejarah, perjalanan masa kini, dan insya-Allah perjalanan yang akan datang. Kerana kita tidak mahu menjadi seorang yang disebut sebagai hidup tetapi hidup dalam keadaan tidak sedar. Itu namanya sleepwalking dalam bahasa Inggeris. Ada orang berjalan dalam keadaan dia tidur. Kita tak tahu istilah apa ya. Kita tahu mengigau. Kita bercakap ketika kita tidur, tapi kita tak tahu apa yang kita cakap. Demikian ada orang yang sampai berjalan dalam keadaan tidur. Maka sebagai seorang Muslim, tidak mungkin kita menjadi seorang Muslim yang tidak sedar. Dan dengan itulah kita berbicara kerap kali, berulang-ulang kali tentang penting kita menghayati apa makna kita berislam, apa makna kita melafazkan syahadah, apa makna kita berpegang kepada akidah. Jadi sebab itulah kita bawa tajuk-tajuk penting, yang antaranya ialah hari ini dan malam ini kita bicara tentang kemerdekaan, iaitu istiqlal dalam bahasa Arabnya, di mana kita nak merasai dan memahami apa makna yang dikatakan seorang Muslim itu merdeka, atau satu kaum itu merdeka dan satu negara itu merdeka. Apa maknanya? Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat ikhwan wa akhwat rahimakumullah, merdeka telah ditentukan tarikhnya bukan sebarang tarikh. Ketika Tengku Abdul Rahman Al-Hajj, Haji Sulaiman Palestin, dan juga Ahmad Badawi dan beberapa tokoh-tokoh lain bersidang untuk menentukan bilakah tarikh kemerdekaan tanah Melayu nak ditentukan, semua sepakat bahawa kita harus rujuk kepada ulama. Ini istimewanya, kemerdekaan kita ni bukan ditentu oleh berbincang biasa-biasa. Mereka kata rujuk ulama. Ini penting ya tuan-tuan. Kehidupan sebuah bangsa, perjuangan suatu bangsa itu
mendapat pedoman dan panduan daripada ulama. Mana kedudukan ulama dalam perjuangan bangsa untuk merdeka, perjuangan tanah air untuk merdeka itu penting. Dan ketika dia tentukan itu, maka Mufti Syekh Abdullah Fahim ketika itu, tokoh ulama yang sangat disegani kerana ilmu falaknya, maka pedoman ilmu mendalam ilmu falak itu telah diguna oleh Abdullah Fahim, iaitu datuk kepada Pak Lah kita, bekas Perdana Menteri, untuk menentukan bila tarikhnya. Maka diberi dua tarikh. Satu 1957, yang satu lagi 1962. Itu pertama dari segi tahun. Abdullah Fahim mengatakan ada dua-dua pilihan, kita nak merdeka. Tengku Abdul Rahman pergi ke London mengetuai rombongan pada tahun 1956. Jadi bila dia balik, dia minta persepakatan antara tokoh-tokoh, dan tokoh mengatakan kita rujuk kepada Syekh Abdullah Fahim. Syekh Abdul Fahim mengumpul beberapa ulama, mereka berbincang dan mengguna ilmu falak. Dan ilmu falak itu menetapkan dua pilihan yang tidak ada, tahun 1957 dan 1962. Itu yang pertama. 1957 bersamaan dengan 1377 Hijriah, ya. Manakala tahun 1962 bersama dengan 1382 Hijriah. Jadi tahun sudah ditentukan. Yang kedua, bulan. Bulan bila? Abdullah Fahim mengatakan bulan yang kita akan tentu itu berdasarkan kepada buruj. Buruj, apa maksud buruj? Iaitu tanda yang dapat kita lihat kepada kumpulan bintang. Kita belajar, ataupun bukanlah kita belajar sangat, ya, tapi kita menelaah. Kita ada buruj, kumpulan bintang yang bersifat kala jengking. Itu dalam kalender Masehi disebut Scorpio, kala jengking. Kemudian dilihat satu lagi buruj, pergerakan bintang, iaitu yang dipanggil bintang, kumpulan bintang anak dara. Dalam kalender Masih diberi nama Virgo. Kumpulan bintang yang keempat ialah kumpulan bintang yang nampak macam dacing. Itu diberi nama Libra. Kemudian yang terakhir, kumpulan bintang yang dilihat dalam bulan-bulan itu ialah bintang kapal layar. Itu dapat dipanggil bintang The Sail. Yang ditentukan oleh Abdullah Fahim dan beberapa ulama ialah berdasarkan pergerakan bintang dan juga pergerakan matahari, bukan pergerakan bulan. Pada 7.19 malam 31 Ogos dalam ilmu falak disebut sebagai bintang yang tersusun cerah dan dapat kita lihat. Dan kemudian ketika itu suasana langit itu sangat bercahaya, maka ditetapkan Ogos sebagai bulannya bersamaan dengan Safar. Kalau 1957 Ogos itu adalah Safar, tapi kalau 1962 bulannya ialah Rabiul Awal.
Jadi sudah 2 tahun, ada 2, tetapi bulan dipilih Ogos. Kerana apa? Kerana buruj itu tadi. 31 datang dari mana? Ulama mereka berbincang, maka mereka jumpa sebuah surah yang di dalamnya, satu surah itu ada ayat yang diulang 31 kali, iaitu surah Ar-Rahman. Apa dia ayat yang diulang 31 kali? Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukazziban. Maka Syekh Abdullah Fahim mengatakan kita pilih 31 Ogos. Nah, tuan-tuan, saya bermula dengan perbahasan ini ialah menunjukkan betapa kemerdekaan yang kita tentukan pada tarikh itu, iaitu bersamaan dengan 4 Safar 1377 Hijriah, yang bersamaan 31 Ogos 1957, itu ditentukan satunya oleh muafakat para ulama berdasarkan ilmu falak yang tinggi, mengambil juga roh daripada Al-Quran. Sebab itu yang jarang kita lihat gambar Tengku Abdul Rahman menyebut merdeka dengan tapak tangannya dihulur begitu, bukan digenggam. Merdeka, merdeka, merdeka. Tak pernah kita dilanjutkan dokumentari itu dengan azan. Pada hakikatnya selepas saja Tengku Abdul Rahman sebut merdeka, 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 lalu terus habis. Sebenarnya acara itu dilanjut dengan azan. Nak saya gambarkan kepada tuan-tuan betapa kemerdekaan itu sangat syarat dengan roh Islam. Kerana azan itu saja, kalimah azan daripada hayal solah, hayal falah, dan kita mengucap 2 kali sama syahadah sebagai permulaan, kemudian mengangkat solat sebagai tonggak, kemudian memanggil kepada falah sebagai kemenangan, kemudian kita tutup lagi dengan kalimat la ilaha illallah. Itu semua menjadi isyarat bahawa kemerdekaan kita ini adalah berlandaskan kepada roh Islam dan bukan hanya sekadar kemerdekaan biasa. Dengan sebab itu, bila saya nak huraikan membangun jiwa dan minda merdeka, itu tidak boleh tidak mesti merujuk kepada jiwa dan minda yang dicorak dalam acuan Islam. Kalau tidak, tak boleh kita panggil merdeka. Apa arti merdeka kalau tidak merujuk kepada acuan Islam? Apa arti merdeka kalau tidak dilonjak daripada apa yang kita baca dalam Fatihah? Ya. Wahal surah Fatihah itu bukan surah yang pertama. Dia diletak surah pertama, tapi dari segi wahyu, asbab nuzul, dia diletak selepas, dia diturun selepas surah Al-Hijr. Baru surah Al-Fatihah kalau mengikut asbab nuzul. Tapi kita letak di depan. Sebab kita panggil Fatihah. Fatihah itu maknanya pembukaan. Baik, apa yang kita baca dalam pembukaan Fatihah? Antara yang penting dan sangat kita faham ialah bila kita sebut ghairul maghdubi alaihim waladdallin, atau kita sebut siratal ladzina an'amta alaihim ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Kita memisahkan antara 2 kelompok. Satu kelompok yang dipanggil diberikan nikmat, dan satu lagi kelompok yang dimurkai dan yang sesat. Arti kemerdekaan ialah kita dapat meletakkan diri kita di dalam apa yang disebut golongan yang telah diberikan nikmat. Apa dia nikmat yang dihurai dalam tafsir? Nikmat itu bermakna Islam. Siratal ladzina an'am
jalan yang engkau telah memberi nikmat. Apa itu nikmatnya? Al-yawmal akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Di sini disebut siratal ladzina an'am, jalan yang telah diberi nikmat. Nikmat apa? Nikmatnya kembali kepada ayat tadi, sesungguhnya pada hari ini aku telah lengkapkan kepada kamu nikmat. Apa itu nikmat? Nikmatnya lah nikmati, yaitu al-Islam. Nah, kalau demikian maknanya kemerdekaan itu mesti difahami dalam acuan nikmat, dan nikmat itu tidak lain dan tidak bukan adalah Islam. Kita merdeka dengan Islam. Kita bukan merdeka kerana kita perjuangkan nasib bangsa Melayu yang dijajah oleh Belanda, oleh Portugis, oleh Inggris, oleh Siam, oleh Jepun, oleh komunis, dan kembali oleh Inggris. 6 kali kita dijajah. Kemudian kita dimerdekakan. Tetapi bila kita dimerdekakan itu dengan mengguna yang tadi kembali kepada ilmu falak dan juga diambil ruh Al-Quran, kemudian disemboyankan dengan azan, bermakna yang harus kita segarkan kemerdekaan ini adalah ruh agama. Inilah yang menyebabkan Frank Swettenham, seorang penjajah yang mengambil Temasek, yang masuk ke Pulau Temasek yang sekarang dipanggil Singapura, dia telah membuat formula ini. Bagaimana nak kembali atau menjajah orang-orang yang dipanggil Melayu ini. Di situ kan orang Melayu ada di situ. Ya. Salah kalau Francis Light kata I founded Penang. Saya yang temukan Penang. Padahal di Penang itu sudah ada tak kurang daripada 800 keluarga penduduk Melayu di Pulau Pinang pada ketika itu. Tapi dia sebut I founded Penang. Demikian juga Frank Swettenham. Yang saya nak syarahkan, Frank Swettenham kata apa? Bagaimana kita nak mudah menjajah mereka ini? Pertama dia sebut yang kita boleh jajah mereka ialah asingkan mereka daripada bahasa Al-Quran. Putuskan mereka daripada bahasa Al-Quran. Bermakna apa? Mereka boleh baca Al-Quran, tapi mereka tak memahaminya kerana bahasanya telah dipisahkan daripada pelajaran mereka. Benar formula itu berlaku, tuan-tuan. Kita dapat kemerdekaan dengan kita kembali kepada Al-Quran. Untuk mudah kita dijajah, pisahkan kita dari Al-Quran. Dan itulah yang telah dilakukan selama 446 tahun kita dijajah. Kita dijajah pada tahun 1511 sampai 1957, lebih kurang 446 tahun. Apa yang dilakukan? Semua hukum hakam telah dicabut keluar daripada perundangan tanah Melayu ini. Hukum hakam Islam itu dicabut dulu. Ini benar betul-betul dikatakan oleh hadis Rasulullah SAW. Kamu akan lihat orang Islam itu akan dia panggil shibrin wa shibran bishibrin. Kamu akan melihat mereka itu akan sejengkal demi sejengkal, zira'in bi zira'in, sehasta demi sehasta. Kamu akan pengaruhi mereka sehingga masuk ke lubang dok. Artinya cabut dulu apa yang ada dalam bangsa Melayu ini yang Islam, sedikit demi sedikit, undang-undangnya, bahasanya, kalendernya, cabut satu demi satu. Tulisan Jawinya hilangkan, lenyapkan satu demi satu. Pakaiannya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kamu akan lihat orang Islam bangsa Melayu itu akan dijajah semula.
Tuan-tuan, untuk memahami apa arti kemerdekaan, kita mesti tahu apa arti penjajahan. Inilah yang menjadi kerunsingan kita. 31 Ogos yang bakal datang ini akan menjadi 66 tahun kita merdeka. Tetapi benak kita, perasaan kita, terutama orang-orang tua yang telah menjalani sejarah, melihat bagaimana kemerdekaan berlaku, berada di Stadium Merdeka, melaungkan bersama merdeka, mengetahui macam mana kita dijajah oleh 6 bangsa. Tetapi generasi yang sekarang dia tidak melalui itu, maka dia hanya dengar tiba-tiba merdeka, dan sambutan ini dilakukan dengan ada perarakan, kemudian dengan ada bunga api, kemudian dengan ada acara-acara hiburan, dan ada sedikit sebanyak ucapan, dan kemerdekaan itu hanya berlaku hanya sedalam kulit saja, tidak sampai ke bawah, karena mereka tidak faham apa itu penjajahan. Penjajahan ini dilakukan kepada tanah Melayu tidak dengan cara begitu ganas seperti yang dilalui oleh Palestin. Ya, tentera Portugis datang dan mereka telah dapat menewaskan kesultanan, menjatuhkan Sultanan Melaka. Ya. Tetapi cara Inggris menjajah kita bermula dengan mereka mengambil pentadbiran kita, dirunding dengan raja-raja Melayu, kemudian mereka telah cuba memberikan suatu kuasa yang dihadkan kepada raja-raja Melayu, iaitu raja Melayu hanya urus agama dan adat istiadat Melayu, tapi yang lain semua diurus oleh Inggris. Pentadbiran, keuangan, ketenteraan, ekonomi, semua Inggris yang uruskan, dan raja Melayu hanya uruskan soal agama dan juga adat istiadat Melayu. Tetapi ada clause, ada satu peruntukan, dipanggil Inggris menasihati raja-raja Melayu, termasuk kalau Inggris tak bersetuju seorang mufti, maka Inggris boleh beritahu kepada kerajaan bahawa kami tidak mahu mufti ini, kerana kewangan dipegang oleh British. Jadi walaupun dihadkan orang Melayu hanya jaga agama dan juga raja-raja Melayu jaga agama dan istiadat Melayu, tetapi sebenarnya mereka telah dapat menjajah semua sekali. Setelah mereka mengambil kuasa begitu, mereka juga mulai menyerapkan penjajahan itu ke dalam inti kepada bangsa ini. Apa dia? Iaitu ke dalam memberi pelajaran kepada orang-orang Melayu. Berlakulah satu keadaan mereka mewujudkan sebuah sistem pendidikan di mana kurikulumnya ataupun isi pendidikannya dimasukkan dengan segala isi-isi yang ditentukan oleh Inggris. Termasuklah medium atau dipanggil bahasa yang digunakan di sekolah-sekolah. Ketika itu wujudlah yang dia panggil sekolah Inggris, kemudian ada lagi satu disebut sekolah Melayu. Saya sempat, bapa saya sempat sekolah Melayu yang sangat daif. Yang kata sekolah Melayu ni orang kata standard bawah betul. Tapi kalau dapat pergi sekolah Inggris, diberi satu prestasi yang luar biasa hebat. Walaupun paling-paling tinggi bangsa Melayu ketika itu yang boleh dia pergi ialah Kolej Sultan Idris, jadi guru. Itu saja, tak lebih daripada itu.
maka mereka masakkan dalam pengisian pelajaran dan juga sistem sekolah yang diatur dan diwarnai oleh Inggeris dengan daripada mula bagaimana murid duduk depan guru, murid pakai skirt dan juga seluar pendek, murid berdiri mengucap good morning, kemudian murid membaca semua pelajaran dalam bahasa Inggeris, dan ketika itu tidak ada pelajaran agama diletakkan dalam itu, melainkan kita balik kena belajar agama di rumah. Sampailah dia membiak sampai akhirnya kita dapati negara ini benar-benar dijajah apabila minda kita diubah sama sekali. Inilah penjajahan sebenar. Kalau setakat dia mengambil lombong, bawa orang Cina daripada Cina datang melombong, bawa orang India untuk pergi ke ladang, kemudian mereka meraih segala sumber kekayaan bumi kita, bagi saya itu tidak penjajahan yang parah. Penjajahan yang paling parah ialah apabila dia merubah minda kita, cara kita berfikir, bahasa kita, nilai hidup kita, gaya hidup kita. Itulah penjajahan yang sebenar. Mereka guna contohnya faham-faham tentang apa yang berlaku di barat. Dia bawa kepada kita, dia panggil 3G. Glory, gold, gospel. Penjajah ini ada 3 misi. Glory ialah penjajah datang tanah Melayu untuk mengalahkan, maka glory, mengalahkan orang tempatan itu, sama dibunuh atau disingkir ataupun dikuasai, dikalahkan. Goal, dengan kita mengambil sumber-sumber kekayaan itu untuk kita bawa balik ke barat, ke British. Dan satu lagi gospel, iaitu kita bawa Kristian masuk dalam. Itu dipanggil 3G. Dan ini dilakukan dengan sangat sistematik, tuan-tuan. Sehingga di negara kita ni sudah ada lebih daripada 30 sekolah missionary apabila kita merdeka 1957. Sekolah-sekolah missionary yang namanya King Edward, yang namanya Victoria Institute, yang namanya Sekolah Francis Light, yang namanya Penang Free, yang namanya Elizabeth School. Dari mana saya dapat, tuan-tuan? Ni saya dapat ni maklumat ni di Brazil. Dia bukan di Brazil, di Montevideo. Montevideo ni di mana? Di Uruguay. Saya pergi conference di Uruguay, dia orang masuk saya ke dalam gereja, kemudian dia kata ada satu bilik, kami monitor semua sekolah-sekolah missionary Kristian di seluruh dunia. Saya kata saya nak tahu apa yang ada di Malaysia. Dia pun buka dan dia tunjuk saya semua jenis sekolah missionary di Malaysia. Dia buka satu sekolah. Saya kata saya nak tengok apa maklumat yang kamu ada. Satu sekolah missionary, nama King Edward. King Edward mana? Di Taiping. Buka, keluar semua nama cikgu, nama guru besar, budak yang cemerlang, berapa grade, semua ada dalam tu. Itu cara mereka bekerja, tuan-tuan. Kita ni yang sayang pada pondok, yang sayang pada madrasah. Kita tanya, kita kawasan, kalau kita tanya orang sini, berapa sekolah agama ada di Shah Alam? Allah, kita pun tak tahu. Berapa masjid ada di daerah Petaling? Oh, bukan kerja saya. Ada. Berapa masjid ada di Selangor? Berapa masjid ada di Malaysia? Kerana kita tidak ambil tahu. Mereka suluh semua. Mereka tahu nama tok guru yang ada. Mereka tahu madrasah mana. Mereka tahu mahat tahfiz yang mana. Sebab itu dia jajah kita dengan sangat sistematik, sehingga sekolah agama pondok itu jadi mundur semundur-mundurnya, dan sekolah-sekolah yang diangkat sebagai sekolah perdana itu diberi bajet
sebanyak-banyaknya, maka berlakulah suatu kesenjangan antara sekolah-sekolah Islam, anak-anak Melayu yang hanya mengambil pelajar daripada anak pesawah padi, anak nelayan, terpaksa pergi ke sekolah pondok yang kelengkapannya tidak ada, gurunya tidak terlatih, banding dengan sekolah kebangsaan yang mempunyai bangunan yang cukup indah, yang mempunyai kemudahan, mempunyai guru yang terlatih, mempunyai masa depan untuk pergi tambah pengajian. Sistem itu semakin membesar sehingga akhirnya berlakulah apa yang dipanggil dikotomi. Dikotomi apa? Maknanya belah dua. Ada Melayu yang agama betul-betul, ada yang sekular yang agama hanya jadi 1/10. Maka bertembunglah. Bila bertembung ini berlaku, tuan-tuan, bila mereka memberikan kemerdekaan kepada kita, mereka tahu akan berlaku pertelagahan antara sesama mereka. Kerana minda orang Melayu sudah dicorak begitu rupa. Ada yang mau pemodenan, kemajuan, pembangunan, progres, teknologi. Ada pondok yang kata cukuplah kita bawa kitab Matlabul Badrain, kita baca kitab Matan Arba'in, kita baca tafsir Badawi, cukup. Akhirnya ekonomi dikuasai oleh orang-orang sekular. Ya. Universiti dibangunkan dengan fikiran yang sekular, dan berlakulah apa yang kita lihat sekarang. Jadi minda bangsa Melayu kita ini dicorak daripada sekecil-kecil merubah tulisan Jawi kepada Rumi pada tahun 1967. Kita telah matikan tulisan Jawi di buku-buku teks kita 1967 oleh Khaijuhali. Kemudian sekarang Pak Lah bila dia menjadi Perdana Menteri baru nak cuba hidupkan, wujudlah yang dipanggil kafa. Ya. Nak kembalikan balik teks Jawi. Itu pun utusan Melayu Jawi sudah out, majalah Jawi sudah lenyap, tulisan Jawi jarang-jarang kita lihat. Kita pun bermengah-mengah baru nak hidupkan Jawi balik. Mujurlah ada Jawi di Sungai Bakar. Tuan-tuan tengok prosesnya, ya. Mana kalau minda kita yang awalnya telah menerima input Islam sudah dirongkai sebegitu rupa, ya. Tuan-tuan boleh bayangkan bagaimana dia meresap ke jiwa anak-anak kita dalam memahami kemerdekaan. Sebab itu minda menjadi sasaran awal dalam penjajahan, kemudian dia meresap ke jiwa sehingga kita hilang jati diri. Daripada awal-awal zaman P. Ramlee itu sangat sekular masa itu. Tapi sekular dulu tu beradab lah, ya. Baru Saloma pakai tudung, pakai selendang, bukan ada tudung masa tu, ya. Kalau selendang pun masa ziarah orang mati. Sangat sekular masa itu, ya. Dan minum arak itu dianggap okey lagi, sampai kita membawa kepada tentera mes apa pun golongan general ke atas tu yang berdansa dan juga minum arak itu lazim pada tahun 60-an, ya. Masa ketika itu rasa beringgris itu lebih besar daripada rasa merdeka. Tabit dengan Inggeris dengan pakaian bernecktie dan berseluar pendek, ya, berdangsa, itu dianggap sangat hebat berbanding dengan tok guru yang hanya pakai serban dan kain dan hanya duduk di kampung.
Jiwa kita mengkagumi Barat, mengkagumi apa yang dibawa oleh Barat, dari segi lagu-lagunya, tariannya, sistem ekonominya, sistem undang-undangnya, bahasanya. Itu kita kagum betul. Dan itu terbawa-bawa sampai hari ini. Kalau kata belajar di mana? Belajar di Azhar. Oh, itu biasa. Orang tak kata, oh Azhar. Belajar di mana? Belajar di Jordan. Belajar di mana? Madinah, Ummul Qura. Tapi kalau belajar di mana? Oxford, Harvard. Itu lain macam kan. Kita pun ayah yang nak sebut anak saya di Oxford. Dia tu jangan main-main, dia itu Harvard. Orang tak sebut itu jangan main-main, itu UKM. UKM ada apa? Makna rasa kagum, rasa hebatnya institusi-institusi Barat itu luar biasa. Itu sudah juga membawa kesan kepada jiwa kita. Sehingga bila Tuan Mahathir melihat dia nak memperkenalkan PPSMI, saya antara yang turut berdemonstrasi depan istana dengan Pak Samad Said, Datuk Samad Said, dan kami dibasahi oleh air pancut daripada polis kerana kami membantah PPSMI, iaitu mengajar sains dan matematik dalam bahasa Inggeris. Kita kata mesti ajar dalam bahasa Melayu supaya budak-budak Melayu boleh ikuti ilmu tu. Tapi Dr. Mahathir kata no. Jadi kita bantah. Bila kita tanya kenapa, dia kata, Dr. Mahathir kata tak boleh, Melayu tak boleh berkembang dengan bahasanya. Kita pun membuat hujah, Korea boleh berkembang, boleh moden, boleh membangun dengan bahasa Koreanya. Demikian Jepun boleh buat, kenapa Melayu tak boleh? Kerana kita telah dijajah sampai ke jiwa. Dr. Mahathir terbawa-bawa itu. Demikian pakaian-pakaian kita. Kita berasa sangat gah. Saya pergi ke New York, saya pakai pakaian saya begini. Dia orang kata dia ni silap majlis kot, bawa balik tahlil lah pak. Ada pegawai kedutaan Malaysia di New York kata, kenapa cikgu datang sini? Saya kata saya dijemput untuk bercakap di United Nations. Habis apa masalahnya? Tak boleh cikgu, cikgu kena, ini United Nations. Saya kata apa masalahnya? Bila saya berjumpa dengan Kofi Annan, saya jumpa dengan Ban Ki-moon, saya belum berjumpa Anthony Guterres. Saya kata, what is wrong when you have the Arabs wearing the dress and they speak in the forum and you don't complain? Now I'm a Malay, I've got my songkok, I've got my baju Melayu, I've got my sarong. What is the problem? Akhirnya Kofi Annan kata, bagus, your speech is the best and I'm proud that you are still wearing your traditional attire. Saya pergi ke Jepun, saya nak bercakap, dia orang kata tak boleh because you are not dressed. Kamu tidak berpakaian. Saya kata aku bukan telanjang. Dia kata not dressed. Bila dress maknanya kena pakai coat, kena pakai tie, baru kata dressed. Apa masalahnya tuan-tuan? Ini masalahnya penjajahan tu sudah masuk sampai dalam. Bila Anwar Ibrahim tahun 70-an telah memperkenalkan istilah disebut al-Islam nizamul hayah. Islam itu adalah sistem kehidupan, termasuk soal pakaian. Jadi saya, isteri saya antaranya yang awal dengan Wan Azizah pakai tudung. Masa itu bila isteri saya masuk ke UPM, ada pensyarah tegur, kamu ni silap universiti. Pasal apa? Kamu pakai tudung ni bukan belajar universiti, kamu kena pergi sekolah Arab baru pakai tudung macam ini. Itu pensyarah. Jadi pemikirannya sudah karat sampai pangkat itu. Apatah lagi sistem perbankan, apatah lagi kita bercakap sistem model pembangunan, apatah lagi kita bercakap tentang bagaimana kita nak mentadbir supaya budaya hidup kita ni kekal. Itu jauh sekali tuan-tuan. Kita wujud Bank Islam hanya sekitar berapa? Tahun 19 awal 1970. Itu pun jadi pelik.
Kerana kita telah dicabut, kata Franz Swettenham, if you want to colonize the Malays, you have to separate them from the Quran. La ilaha illallah. Baik, saya sambung sedikit je lagi ya. Baik, dengan memahami apa erti kita dijajah, apa kesannya yang menyebab kita jadi bangsa yang tidak yakin kepada diri sendiri, maka natijahnya sangat jauh sampai bergenerasi. Dan untuk mengembalikan kembali yang dipanggil kemerdekaan sejati, itu bukan senang. Dengan itulah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, kita menyelami jenis bangsa yang disebut dalam Al-Quran yang dirahmati, dan jenis bangsa yang disebut dalam Al-Quran yang dimurkai.
Dalam Al-Quran ada 382 kali disebut kaum. Ya. Qaf, waw, mim, kaum. 382 kali. Dalam 382 kali itu disebut, ada kaum yang disebut mengenai sifat yang baik, iaitu 13 sifat. Ada kaum yang disebut mempunyai sifat yang buruk, iaitu 30 sifat. Maknanya tuan-tuan, bila kita bincang tentang kemerdekaan ini, kita juga harus bincang tentang bagaimana sebuah bangsa itu, sebuah negara itu telah diisytiharkan merdeka, telah dimasyhurkan merdeka, tetapi dia boleh kembali dijajah. Dalam tulisan seorang tokoh Islam, Edward Said, dia sebut coloniality, iaitu kaum yang terdedah dengan keboleh penjajahan. Apabila dia mempunyai 30 sifat ini, dalam Al-Quran disebut sifat fasik, sifat zalim, sifat sesat, sifat membazir, sifat bodoh, sifat mendusta ayat-ayat Allah, sifat jahat, sifat melampaui batas, sifat hina, sifat mendewa-dewakan selain Allah, sifat jahil, sifat degil, sifat derhaka. Cantum semua ini, maka kamu terdedah dengan coloniality, kamu boleh dijajah semula. Jadi tuan-tuan, bila kita nak sambut mereka 66 tahun ini yang bakal kita sambut ini, jangan difikir bahawa kita tidak boleh kembali jadi dijajah. Kalau kita suluh bangsa Melayu kita ni ada sifat-sifat ini, maka tunggulah saatnya kamu akan bakal dijajah semula. Ya. Ada tidak tanda-tanda itu kepada kita? Ada. Sifat berkelahi, salah satu dari sifat di sini, firqah. Ada tidak? Semua orang mengaku orang Melayu berpecah. Dengan berpecah, adakah kita akan kembali boleh dijajah? Pasti kita akan kembali dijajah. Perpecahan yang parah, perpecahan politik satu hal, perpecahan ekonomi, perpecahan budaya, perpecahan dalam pengurusan, perpecahan antara ulama dengan ulama, perpecahan antara intelektual dengan intelektual, perpecahan antara tokoh dengan tokoh, perpecahan antara profesor dengan profesor, pertelahan antara imam dengan imam. Itu semua mendedahkan diri kita kepada penjajahan semula. Ingat istilah ni ya, coloniality, iaitu keboleh penjajahan semula. Maka di hujung daripada huraian saya tentang minda dan jiwa merdeka ini, saya fikir setelah saya menulis buku, beberapa buku, yang mutakhir saya tulis buku Islah Bangsa, yang saya kira masjid ini sudah, atau surau ini sudah berkali-kali menerima ini. Saya tulis ini di Masjid Nabawi. Saya duduk dan saya menulis, dan alhamdulillah lengkap buku ini. Saya balik dan saya minta dicetak. Bagaimana bangsa kita ni boleh meluncur ke bawah. Ya. Saya menulis satu puisi pagi tadi dan saya beri kepada Haji Badar yang orang kuat berpantun. Puisi saya berjudul Tunggulah Saatnya. Ya. Kita ada kepalsuan, kebatilan, khianat, fitnah, ya,
jahil. Ini semua menu lengkap untuk menghancurkan satu bangsa. Saya panggil menu lengkap. Nak menghancurkan bangsa, terapkan hal ini. Jahil, sombong, khianat, pecah amanah, berbohong, mendusta. Lengkapkan ini. Ini jadi menu semua. Malangnya tuan-tuan, semua unsur yang negatif ini dicanang, diwar-warkan, disebar luas melalui apa? TikTok, Instagram. Melayu dihancurkan dengan ini saja. Tak perlu dia hantar batalion daripada Amerika atau daripada mana-mana kuasa. Cukup hantar TikTok saja. Biar mereka gila dengan TikTok. Antara imam, dengan ustaz ber-TikTok dan hanya cut and paste, forward, viral, padahal mengelirukan, padahal palsu, padahal sangat fitnah. Kita tak kisah. Bangsa ini boleh dijajah semula, kerana jiwa kita ini sudah terperangkap dalam apa yang kita lakukan sekarang. Tak kira orang yang namanya asatizah, orang yang namanya belajar di Azhar atau di Amman atau di universiti yang disebut universiti Islam, tetapi kita telah diresap dengan unsur-unsur yang Allah sebut 30 sifat yang akan menghancurkan kamu sendiri. Tidak perlu musuh, cukup dalam diri kamu sendiri sudah hancur. Lalu bila Allah turunkan ayat innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, Allah tidak mengubah nasib kamu yang bodoh, yang jahil, yang sesat, yang munafik, yang fasik, yang daif, yang fakir, yang mazlum. Allah tidak akan mengubah itu kalau kamu tidak mengubah apa yang ada pada diri kamu. Diri kamu yang berpecah belah, diri kamu yang saling berhasad dengki, diri kamu yang berprasangka buruk, kamu kena ubah yang itu. Kalau tidak, kamu kekal menjadi kaum yang disebut oleh Muhammad Iqbal ma'lum, majbur, fakir. Kenapa Kashmir tak dapat dibebas sampai hari ini? Kenapa Palestin tak dapat dimerdekakan sampai hari ini? Kenapa Somalia hancur? Kenapa Yaman itu punah? Kenapa Afghanistan itu barang jarak, barang tertukar? Bagaimana Syria itu tak boleh diselamatkan lagi? Kenapa Iraq berpecah? Kerana kita telah dihancurkan dari dalam. Minda dan jiwa kita telah hancur. Apa masalah orang Melayu? Ya, kita kata kita ni ada orang bangsa lain yang sedang cuba merebut harta kita, merebut macam-macam kedudukan kita, kuasa kita. Tetapi kita bertanya, siapa yang menjual tanah Melayu? Siapa yang mengincupkan tanah reserve Melayu? Siapa yang menghancurkan bahasa Melayu? Siapa yang memusnahkan tulisan Jawi? Siapa yang telah merosakkan pengurusan Islam? Bukan orang lain, kita juga. Siapa yang memporak-perandakan kita? Sesama kita juga. Kita ada 82 agensi orang-orang Melayu Islam, daripada Majlis Raja-Raja Melayu sampai kepada Majlis Kebangsaan Islam, sampai kepada Majlis Fatwa Kebangsaan, sampai kepada Majlis Agama Islam Negeri, sampai kepada Jabatan Agama Islam, sampai kepada masjid-masjid. Kemudian kita ada UIA, kita ada Fakulti Islam, kita ada IKIM, kita ada JAKIM, kita ada Baitul Mal, kita ada Bank Islam. Apa yang kita tidak ada? Tapi kenapa orang Islam berbangsa Melayu masih lemah? Kenapa? Kenapa orang Islam sampai hari ini adalah tangga ke-33 negara Islam, baru tangga ke-33 melaksanakan
implementasi sistem yang dekat dengan syariah. Artinya pentadbirannya bersih, pentadbirannya tidak penuh dengan pengkhianatan, pecah, rasuah. Top 5 tidak ada negara Islam. Top 10 tidak ada negara Islam. Top 20 tidak ada negara Islam. Hanya yang ke-33 baru ada negara Islam. Malaysia nombor 47. Nombor 1 apa? Ireland. Nombor 2 New Zealand. Nombor 3 Singapura. Mereka ada Islam? Kita kata mereka tidak ada Islam. Kenapa mereka boleh buat? Kenapa kita tak boleh buat? Masalahnya kita telah merosakkan dari dalam. Inilah isi kepada memahami dan menghargai kemerdekaan. Kalau kita tidak betul-betul memahami ini, maka kemerdekaan kita tidak ada makna, tuan-tuan. Yang ada perarakan, laungan, kemudian ada sambutan penuh hiburan. Macam kita sambut Aidil Adha, Aidil Fitri juga hiburan. Kita adalah lafaz-lafaz, kita bagi anugerah. Khalas. Apakah jiwa merdeka itu hidup dalam 17 juta orang-orang Melayu di Malaysia ini? Jadi tanda tanya. Ya. Saya baru balik daripada Sungai Golok. Kerana saya nak tengok gudang bunga api mercun yang meletup. Mereka panggil 1/8 Hiroshima. Gegarannya itu 1.7 km. Bukan saja gegaran, rumah yang hancur. Teringat saya 1991, Sungai Buloh, Bright Sparklers, 26 orang yang mati, ya. 200 rumah hancur. Yang ini sekitarnya, dia punya lubangnya saya kira sebesar kamar kita ini. Kehancurannya itu macam kiamat. Tak ada, bukan saja bom, tiang pun hancur. Satu keluarga, tok-nya, bapaknya, anaknya, adiknya, kakaknya sekaligus mati dalam tu. Badan separuh tercampak keluar. Mengerikan, tuan-tuan. Tapi yang saya nak kait dengan apa yang kita ada ni adalah 90% penduduk di situ adalah orang Islam. Toke gudang mercun itu orang Cina, siap. Baik, apa mesej kita? Bukan kita kata Cina yang menjadi sebab ini. Saya bertanya, macam mana orang Melayu Islam di Naratiwat, di daerah Sungai Golok, di Kampung Mundok, 90% orang Islam yang boleh membenarkan satu gudang dipunyai oleh Cina yang melakukan operasi sudah 2 tahun secara haram. Jadi yang saya nak sampai, tuan-tuan, kelemahannya bukan toke itu. Sebab mereka buat mercun tu nak jual kepada orang-orang Melayu kita di Malaysia. Kerana nak sambut 31 Ogos. Semua bandar nak bakar bunga api. Termasuk kampung-kampung. Dari mana supply-nya? Daripada Thailand. Gambaran kita apa, tuan-tuan? Gambaran kita ialah bukan masalah adanya orang nak himpit kita. Masalahnya kita merongkai diri kita sendiri. Kita yang telah menjadikan kita ini mudah dimamah, mudah dirosakkan. Maka dengan itu apa erti kemerdekaan apabila anak Melayu paling banyak dadah dan daun ketum? Apa erti kemerdekaan kalau anak Melayu yang paling banyak dibuang ketika dibayi, anak luar nikah? Apa erti kemerdekaan apabila kita dapati
daripada 130,000 orang itu, yang muflis itu 70% adalah orang Melayu muflis. Apa arti kemerdekaan? Tak kala 17 minit lahir seorang anak luar nikah di kalangan orang Melayu. Statistik ini saja sudah menggerunkan tuan. Apakah kita punya harga untuk mengatakan kita merdeka? Saya tulis buku ini dengan judul-judul Hijrah Bangsa, Melayu dalam Krisis. Masalah sosial budaya dan pendidikan Melayu, masalah sosial ekonomi orang Melayu, hala 7 kepimpinan politik Melayu, memertabatkan bahasa dan mendaulat budaya bangsa, hala 7 Melayu Islam dan penyelesaiannya. Saya tulis ni di masjid tuan-tuan. Kadang-kadang saya mengatakan, ya Allah, berilah hidayah kepada aku ketika saya dalam raudah. Beri akulah ilham untuk aku menulis sesuatu yang boleh mencerahkan orang Melayu ini, supaya mereka sedar betul bahawa nikmat kita dipilih sebagai bangsa Melayu, kemudian kita kaitkan diri kita sebagai Islam. Seolah-olah di tanah Melayu kita ni tidak Islam kalau dia bukan Melayu, dan tidak Melayu kalau dia bukan Islam. Sampai begitu kita buat orang Melayu ni. Tetapi ternyata bila sebut saja dadah, yang terbit orang Melayu. Sebut saja rasuah, yang muncul orang Melayu. Lihat pusat serenti, dominasi oleh orang Melayu. Jadi saya kata, ya Allah, beri kepada aku, apakah pena aku ni boleh memberi suatu pencerahan kepada bangsa aku yang menerima amanah Islam, yang kami sebut siratal ladzina an'amta alaihim. Ya Allah, jadikan kami ini seperti kaum yang engkau telah beri nikmat. Kami kaum ini yang telah diberi nikmat, tetapi kami telah mendurhakai nikmat, lalu kami masuk dalam kumpulan yang kamu sendiri, engkau sendiri ya Allah memurkai, yaitu ghairul maghdub alaihim waladdallin. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan diberikanlah kepada kita rahmat, dan pada bulan seperti yang kita sambut bulan merdeka ini, kita suntiklah pada diri kita dan anak kita arti jiwa dan minda merdeka. Aku li qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.